Hello, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sambungan daripada topik yang ketiga, iaitu tentang feedback dalam subjek Electronic Circuit Analysis and Design. Okey, so kita akan masuk pada topik iaitu yang dipanggil sebagai positive feedback, dan kita akan lihat apakah kaitan positive feedback dan juga oscillator operation. Jadi untuk subjek ni, first kalau kita lihat kat sini topik ini, hopefully pada akhir kursus ini pelajar akan dapat menyatakan apakah yang dikatakan Barkhausen criteria. Okey. And yang kedua ialah describe tentang macam mana sesuatu oscillator tu boleh berlaku walaupun kita tak ada sebarang external input. Okey. Dan yang ketiga, kita diharap pada hujung subtopik ni you boleh differentiate tentang beta kali A, iaitu closed loop dalam sesuatu sistem yang mana magnitude dia mesti sekurang-kurangnya equal kepada 1. Okey. So, kita lihat mula-mula tentang apa yang dikatakan sebagai oscillator. Okey, oscillator sebenarnya hanyalah satu circuit, kalau you lihat kat sini, electronic circuit sebenarnya yang memerlukan DC power supply sebagai input, dan pada bahagian output, kalau you lihat kat sini, kita boleh menghasilkan sinusoidal waveform ataupun square wave ataupun triangular wave. Okey, so jadi sebenarnya oscillator is just a circuit yang boleh menghasilkan gelombang. Dan kalau kita lihat dekat sini, positive feedback dia menggunakan digunakan dalam kalau you lihat kat sini dalam oscillator. Jadi untuk jadikan sesuatu circuit tu sebagai oscillator, ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Yang pertamanya, yang ni kalau you lihat kat sini, dia punya phase around the loop mesti 0 darjah ataupun 360 darjah. Okey, katalah kita ada satu amplifier kat sini, merupakan inverting amplifier. Jadi kalau kita lihat dekat sini, amplifier ni input dia, kalau you lihat kat sini, adalah satu isyarat yang kecil, dan pada bahagian keluaran kita akan dapat satu isyarat yang lebih besar. Dan disebabkan amplifier ini adalah inverting amplifier, dia akan introduce 180 darjah phase shift. Jadi kalau you lihat antara input dan output, dia berbeza fasa sebanyak 180 darjah. Input satu signal yang kecil, tapi output satu signal dengan amplitude yang besar, tapi berbeza fasa 180 darjah. Dan untuk jadikan keseluruhan litar ni sebagai oscillator, sebahagian daripada isyarat keluaran ni, kalau you lihat kat sini, kita masukkan kepada rangkaian swap balik beta. Okey, dan disebabkan inverting amplifier ni adalah menghasilkan 180 darjah, maka swap balik negatif kat sini yang digunakan, mesti dia punya feedback network mesti juga menghasilkan 180 darjah phase shift. Jadi kalau you lihat dekat sini, keluaran yang isyarat keluaran kita ambil masuk pada rangkaian swap balik. Jadi signal swap balik yang kita dapat di sini adalah berbeza antara kalau you lihat dekat sini, dia berbeza fasa dengan keluaran. Tapi isyarat swap balik ni adalah sama fasa dengan input VI kita. Okay, so jadi kalau you lihat sini, inverting produce 180 darjah, feedback network produce 180 darjah. Jadi around the loop ni kita menghasilkan 360 darjah dalam satu closed loop. Jadi untuk litar ni, kalau kita lihat kat sini, bila ada phase shift 360 darjah,
maka litar ni boleh jadi osilator. Dia menggunakan suap balik positif, jadi VI dengan VF adalah sefasa. Okay, so now we look at what if that amplifier adalah non-inverting amplifier. For non-inverting amplifier, input signal VI dan output signal adalah sama fasa. Tak ada sebarang phase shift antara V in dan juga V out dekat sini. Jadi kita punya rangkaian suap balik beta juga tidak perlu menghasilkan fasa yang berbeza dengan keluaran. Jadi isyarat keluaran yang kita ambil kat sini, kalau kita masukkan dekat rangkaian suap balik, keluaran dia VF adalah sama fasa dengan keluaran, cuma beta kalau kita lihat kat sini dia mesti attenuate signal daripada keluaran ni. Jadi VF dengan VO adalah sama fasa tetapi amplitude dia berbeza, dia berkurangan. Amplifier amplify beta, attenuate the signal. VI dan VF mesti in phase, sama fasa juga, sama macam ni. Sebab ini adalah positive feedback. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, untuk jadikan sesuatu litar elektronik itu sebagai osilator, dia kena ada dua perkara yang penting yang dipanggil sebagai Barkhausen criterion. Apa dia kriteria itu? Satu tadi, phase shift around the loop sama ada 360 darjah. Ini kalau amplifier kita lah inverting. Tapi kalau dia punya amplifier ialah non-inverting, dia phase shift adalah 0 darjah. Dan kalau kita lihat tadi, amplifier kita menghasilkan gandaan, tapi beta dia akan attenuate, rosotan. Jadi beta kali A, apa yang dipanggil sebagai the voltage gain around the loop, must equal to 1 ataupun kita panggil sebagai unity. Amplitude A kali dengan beta mesti equal to 1. Okay, so this is Barkhausen criteria. Phase shift 0 darjah. Okay, ini untuk non-inverting amplifier. Dan satu lagi ialah beta kali A mesti 1. Okay. Dan yang ini kalau non-inverting amplifier, beta kali A masih sama juga 1. Okay. So now we look into apa yang dikatakan sebagai startup condition. Startup condition ialah keadaan di mana pada awalnya kita ada satu signal yang kecil. Dari mana datang signal ini? Sebenarnya adalah datang daripada power supply yang ni. Dia akan menghasilkan beberapa signal terhasil daripada noise, dan beta dekat sini akan memilih salah satu frekuensi ini untuk dikuatkan masuk balik kepada amplifier. Jadi kalau kita lihat dekat sini, asalnya signal dia adalah satu signal yang kecil, tapi sebab dia lalu pada amplifier dekat sini, signal dia menjadi besar, masuk balik semula kepada rangkaian suap balik, dan beta kali dengan A, tadi kita kata beta A mesti 1. Okay. Jadi kalau beta kali A mesti 1, keadaan awal daripada sini hingga ke sini adalah keadaan semasa beta kali A tidak sama dengan 1. Jadi dia akan still amplify. Tapi bila condition beta A sama dengan 1, apa yang berlaku ialah kalau kita lihat kat sini, kita akan produce satu steady state signal. Okay, amplitude dia tetap. Okay, so kalau you lihat kat sini, condition kalau beta kali A lebih besar 1, signal yang terhasil dekat sini akan sentiasa bertambah dan bertambah. Kalau you lihat kat sini, up to a point dekat sini dia akan berlaku clipping. Kenapa berlaku clipping? Disebabkan oleh, ingat balik kita punya power supply untuk op-amp. Power supply tu melimitkan dia punya swing keluaran op-amp. Jadi kalau kita melebihi daripada power supply,
dia akan klip pada bahagian atas dan juga di sebelah bawah. Kita kali dengan A 100, beta 0.005, so beta A less than 1. Apa yang berlaku ialah kita akan dapati lama kelamaan signal ni akan die out. Okey, so maksudnya kalau condition beta kali A kurang daripada 1, dia terbalik daripada beta A greater than 1 tadi. Okey, lama kelamaan dia akan jadi 0. Okey, now kita lihat the last one yang kat sini. Apa berlaku kalau beta equal 1? Okey, jadi kalau beta A equal 1, baru kita akan dapat keluaran seperti yang kita nakkan, yang ni ya. Ini ialah satu keluaran daripada osilator, kita dapat sinusoidal waveform. Syarat dia dipenuhi, beta kali A sama dengan 1. Okey, so untuk subtopik ni, apa yang perlu you ingat ialah kaitan di antara positive feedback dan osilator, dan apa yang dikatakan Barkhausen criteria tadi. Okay, thank you.